TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Saya Nurul Huda Abdul Aziz. Jadi sebentar saja tadi kita telah mendengar pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tentang sedikit kelonggaran yang diberikan untuk kita semua rentas negeri apabila kadar vaksinasi populasi dewasa telah mencapai 90%. Jadi dengan sedikit kelonggaran ini diharap agar kita semua dapat sentiasa patuh SOP. Jangan terlalu selesa. Ingat, pakai pelitup muka di mana juga kita berada. Pastikan tangan bersih dan menjaga penjarakan fizikal. Jangan rapat sangat dengan orang. Pastikan jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Jadi hari ini apa yang kita nak belajar dan siapa agaknya guru yang akan mengajar pada kelas hari ini? Ayuh sama-sama kita saksikan profil guru hari ini. Itu dia bersama saya ketika ini adalah Cikgu Syahidah. Sungguh ceria bila saya masuk jalan tadi. Macam-macam warna-warni saya nampak. Ada aiskrim dan sebagainya. Cikgu Syahidah, apa khabar? Baik. Jadi cikgu, mungkin cikgu boleh terangkan kepada semua penonton di rumah ketika ini. Apa agaknya yang kita nak belajar pada hari ini? Rahsia. Oh, masih rahsia? Itu dia. Jadi cikgu, apa yang menarik tentang pembelajaran kita pada hari ini? Kalau cikgu boleh kongsikan bersama penonton. Pembelajaran ini okey dah tajuk ialah kan lebih kepada pergerakan, perkembangan dan pergerakan. Itu dia soal asuhan pendidikan awal kanak-kanak. Jadi cikgu, kita tak berdua sebenarnya, ada murid-murid yang turut menemani kita di studio pada hari ini melalui aplikasi Google Meet. Jom kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum adik-adik. Apa khabar? Oh, ceria semua. Baik. Okey. Jom kita berkenalan dengan setiap satu daripada adik-adik ni. Murid-murid, silakan. Yang pertama, Siti Hajar. Kenalkan nama penuh dan mungkin cita-cita Siti Hajar. Silakan Siti Hajar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Hajar. Boleh panggil saya Hajar. Cita-cita saya menjadi seorang guru tadika. Nak jadi guru tadika? Oh, satu cita-cita yang sangat baik saya kira. Seterusnya, Nur Alisha, kenalkan nama dan juga cita-cita. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Alisha. Boleh panggil saya Alisha je. Cita-cita saya ialah menjadi seorang guru. Menjadi guru lagi. Seorang guru tadika. Yang kedua, guru lagi. Jadi kita berkenalan dengan murid yang ketiga. Syahidatul, kenalkan nama penuh dan juga cita-cita Syahidatul. Silakan Syahidatul. Assalamualaikum. Hai, Salam. saya Saidatul Muntaha. Cita-cita saya untuk menjadi doktor kanak-kanak. Doktor kanak-kanak, pediatrician. Ya. Oh, hebat betul lah. Seterusnya kita ada yang terakhir, adik Nur Aina. Okey, silakan. Kenalkan nama penuh dan juga cita-cita. Cita-cita saya ingin menjadi... Kurang jelas suara adik. Boleh dekatkan mikrofon? Assalamualaikum. Dengar. Saya Nur Aina Masyarah. Cita-cita saya ingin menjadi pensyarah dalam bidang awal kanak-kanak. Oh, dia nak jadi pengacara. Lepas ni kalau penerbit adakan uji bakat, adik boleh datang ke studio di sini di Sri Pentas untuk menjalani uji bakat pengacara. Baik, terima kasih adik-adik semua, murid-murid dah bersedia nak belajar. Sebelum itu cikgu, kita harus menggunakan gel pembasmi kuman ini memastikan tangan kita bersih sepanjang kelas kita pada hari ini. Silakan cikgu dulu. Okey, Yuyu pula.
Sepanjang siaran ini kami akan mengenakan pelitup muka dan tidak akan sesekali menanggalkan pelitup muka bagi memastikan tidak berlaku sebarang perkara yang tidak diingini. Okey. Jadi cikgu, saya kira banyak benda kita nak belajar pada hari ini. Jangan lupa kita akan bersama lagi selepas ini. Sekejap saja lagi, jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini Didik TV KPM. Tunggu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sukses SPM Didik TV KPM masih bersama saya Nurul Huda Abdul Aziz atau lebih mesra disapa Kak Yuyu. Jadi tadi kita dah berkenalan dengan Cikgu Syahidah, yang mana cikgu ni merupakan seorang guru akademik dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Tasik Ipoh Perak. Dan hari ini 4 anak murid ini adalah anak murid Cikgu Syahidah sendiri. Jadi apa kata sebelum mulakan pembelajaran, kita tanya dulu pandangan mereka tentang mata pelajaran hari ini. Jom, Kak Yuyu nak mulakan dengan Alisha dulu. Alisha, apakah pandangan Alisha tentang mata pelajaran hari ini, iaitu asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak? Silakan Alisha. Pada pandangan saya, subjek APAK ni sangat menyeronokkan kerana saya dapat mengetahui pelbagai perkembangan kanak-kanak. Kak Yuyu belajar akronim yang baru, apa namanya? Asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. Hari ini kita belajar modul 8. Sebelum kita mulakan kelas kita hari ini, Kak Yuyu nak tanya lagi seorang. Kita tanya Siti Hajar. Siti Hajar, apa pandangan Siti Hajar tentang mata pelajaran pada hari ini? Silakan. Pada pandangan saya, pendidikan awal kanak-kanak ini adalah sangat penting dalam perkembangan dan pembangunan seorang kanak-kanak itu. Okey. Jadi kalau ketika zaman Kak Yuyu muda satu ketika dulu, Kak Yuyu panggil subjek ni adalah ekonomi rumah tangga, tetapi mungkin kini ianya jauh berbeza. Kak Yuyu pun berminat nak tahu tentang asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak ni. Tapi Kak Yuyu bukanlah yang pakar. Ayo sama-sama kita bersama dengan Cikgu Syahidah bagi memulakan kelas hari ini. Tumpukan perhatian. Silakan Cikgu. Assalamualaikum ya semua murid-murid. Baik. Sebelum kita pergi meneroka topik kita pada hari ini, Yuyu tadi dah bagi tahu modul 8. Okey. Apa kata kita sama-sama menyaksikan video ini? Jom. Tu dia Cikgu. Ya. Okey, Yuyu tengok tadi? Tengok. Apa yang Yuyu nampak Yang pertama tu saya nampak ada kanak-kanak bermain basikal, dan seterusnya ada seorang kanak-kanak tu menggunakan bola dan memasukkannya ke dalam raga. Apa kaitannya dengan mata pelajaran hari ini Cikgu? Okey, Yuyu nampak tadi kan kanak-kanak tu mengayuh basikal dengan laju ya, menggunakan kaki, tangan dia, mata dia kan. Dan yang segmen kedua tu kanak-kanak itu membaling bola masuk ke dalam bakul ya, menggunakan tangan, kaki kan. Baik. Okey, hari ini kita akan mempelajari tajuk ya, modul 8 perkembangan fizikal. Perkembangan fizikal. Baik. Okey, dalam modul 8 ini standard kandungan yang akan kita pelajari 8.1 pengenalan kepada perkembangan fizikal bayi dan kanak-kanak, 8.2 perkembangan fizikal melalui permainan fizikal, dan 8.3 perkembangan fizikal melalui permainan manipulatif. Baik. 8.1 ya, pengenalan kepada perkembangan fizikal bayi dan kanak-kanak. Okey ya, Yuyu ya. Perkembangan fizikal ni sebenarnya perbincangannya sangat luas. Tetapi di tingkatan 5, mereka ambil yang basic sahaja, yang asas sahaja. Ya. Baik. Perkembangan ini ya
perkembangan fizikal didefinisikan sebagai suatu proses yang dialami oleh kanak-kanak yang melibatkan perubahan dari segi perkembangan kemahiran psikomotor dia dan memerlukan pelibatan penggunaan anggota badan kanak-kanak yang terlibat. Ya, okey. Jadi maksudnya di sini secara ringkasnya perkembangan fizikal ni merangkumi kemahiran psikomotor menggunakan anggota badan lah, tangan, kaki ya. Okey. Seperti yang kita lihat daripada video tadi kan. Betul, cikgu. Kanak-kanak itu menggunakan tangan untuk menghandle basikal, menggunakan kaki untuk mengayuh basikal tersebut ya. Baik, standard pembelajaran seterusnya 81.1. Okey. Mengenal pasti faktor yang mempengaruhi perkembangan fizikal bayi dan kanak-kanak ya. Tadi kita dah tahu perkembangan fizikal itu bagaimana ya. Jadi apakah perkara yang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fizikal bayi dan kanak-kanak ini ya. Okey. Okey. Kita lihat di sini. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fizikal bayi dan kanak-kanak ini terbahagi kepada dua, iaitu faktor persekitaran dan juga faktor baka ya. Okey. Baik, ahli psikologis berpendapat ya, antara faktor persekitaran dengan faktor baka ini, faktor persekitaran lebih utama mempengaruhi perkembangan fizikal kanak-kanak itu berbanding dengan faktor baka. Ya, kalau kita tengok di sini ya, dari segi pemakanan, ya, keluarga, rakan sebaya, sekolah, tempat tinggal mempengaruhi perkembangan fizikal kanak-kanak itu sendiri. Contohnya pemakanan ya. Sewaktu ya kanak-kanak itu dalam kandungan ibu lagi ya, seorang ibu itu semasa mengandung ya, mereka perlu menjaga pemakanan, betul ya. Kemudian perlu menjaga emosi kan. Kemudian perlu mengambil pemakanan yang seimbang ya, untuk memastikan bayi atau janin yang dilahirkan itu sempurna. Okey. Jadi kemudian selepas lahir juga bayi itu perlu diberi pemakanan yang seimbang ya, untuk memastikan mereka boleh tumbuh dan berkembang secara normal. Okey. Faktor keluarga ya, dia banyak ya. Dari segi sosioekonomi keluarga juga mempengaruhi kan. Bagaimana keluarga, attitude ataupun sikap keluarga itu juga mempengaruhi perkembangan fizikal kanak-kanak ini. Rakan sebaya, sekolah ya, sebenarnya tak kiralah di taska, tadika ataupun sekolah rendah, even di sekolah menengah sekalipun, sekolah perlu merancang aktiviti untuk memotivasikan pergerakan perkembangan fizikal kanak-kanak ini ya. Okey. Suasana tempat tinggal juga mempengaruhi. Baik, faktor baka ya. Biasanya baka ini adalah pewarisan kan. Apa yang ada pada ibu bapa itu akan memberi macam kesamaan kepada anak-anak itu kan. Sebab tu kita tengok kadang-kadang rambutnya sama, kulit yang sama kan, mata dan sebagainya. Dan kanak-kanak ini juga boleh mewarisi penyakit daripada ibu bapa ya, ataupun nenek moyang mereka. Tetapi menurut pakar psikologi juga, macam saya katakan tadi, faktor baka itu adalah dominan lah ya, berbanding dengan persekitaran. Baik. Seterusnya kita beralih kepada standard pembelajaran 81.2, itu menjelaskan maksud kemahiran motor kasar dan motor halus. Baik, tadi kita dah tengok, kita dah lihat apa itu perkembangan fizikal dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fizikal tersebut ya. Okey. Perkembangan fizikal ini dalamnya merangkumi kemahiran motor kasar dan juga motor halus. Baik, kita lihat ya. Apa yang dimaksudkan dengan kemahiran motor kasar dan motor halus? Saya Dato' boleh bantu saya tak? Okey. Boleh, cikgu. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kemahiran motor kasar? Kemahiran motor kasar, kemahiran yang melibatkan pergerakan besar seperti gerakan anggota tangan, lengan, kaki atau keseluruhan bahagian badan. Ya. Okey. Kemahiran motor kasar ini adalah satu kemahiran yang membantu seseorang individu untuk bergerak di kelilingnya. Baik, kemahiran motor kasar ini melibatkan anggota badan yang pergerakan yang besar, menggunakan tangan, kaki ya, kaki boleh menendang,
boleh berjalan ya. Okey, tangan boleh mencapai kan. Itu pergerakan motor kasar ya. Okey, motor halus Siti Hajar. Boleh tolong bantu saya? Boleh cikgu. Motor halus merujuk kepada kemahiran yang melibatkan pengawalan otot-otot kecil pada tangan, pergelangan tangan, jari-jari tangan, kaki, jari-jari kaki, bibir dan lidah. Oh, ni buka buku teks ni. Okey, kemahiran motor halus ni dia melibatkan otot-otot kecil seperti jari-jari ni ya, jari-jari tangan ya, jari-jari kaki. Okey, kemudian bibir dan lidah ya. Dan dia juga melibatkan sensori ya, seperti penglihatan dan juga pendengaran. Dan contohnya tangan ya, dia mesti ada koordinasi dengan mata ya. Contoh katalah kanak-kanak itu nak membuka butang baju kan. Jadi mesti ada mata dia akan lihat dan tangan dia bergerak untuk membuka butang tersebut. Baik, kita terus kepada standard pembelajaran yang lain, iaitu 82.1 menyatakan maksud permainan fizikal dan kemahiran motor kasar. Yang kedua, 80.2 menyenaraikan aktiviti motor kasar mengikut peringkat umur kanak-kanak. Okey, dah sedia semua? Nak teruskan? Ya? Dah sedia semua? Okey, mari kita tengok ya. Perkembangan fizikal melalui permainan fizikal ya. Baik. Perkembangan fizikal tadi kita nampak ya, pergerakan kan, dan kita tengok bagaimana kita nak memanipulasikan kemahiran fizikal ini ya dengan menggunakan peralatan-peralatan atau bahan bantu untuk mencipta satu permainan ya, permainan. Baik. Permainan fizikal bermaksud sebarang permainan yang memerlukan pergerakan aktif anggota badan dan melibatkan penggunaan kemahiran motor kasar. Ni macam tadilah cikgu kan, naik basikal, ya, bola sepak, lari dan sebagainya. Pandai Yuyu ya. Okey. Boleh ambil SPM dah ni. Ya, Yuyu kata tadi dulu belajar ERT kan? Betul. Tak belajar ya. Ada dua subjek yang berbeza. Ya. Itu nak jadi suri rumah. Yang ini untuk menjadi suri rumah yang ada anak. Kita dah dengar perbezaannya ya cikgu. Baik. Kita tengok ya. Apakah senarai aktiviti motor kasar mengikut peringkat usia kanak-kanak ni? Motor kasar yang gerak tadi, yang menggunakan fizikal yang besar ni tadi kan. Okey. Pertama ya, untuk 0 hingga 1 tahun, mereka dah boleh memusingkan kepala ke kanan dan ke kiri, boleh meniarap ya, bayi dah boleh mengangkat kepala dan bahu dalam sebelum mereka boleh duduk, berdiri dan berjalan, dan juga boleh merangkak. Jadi ada anak tahu ni dia punya milestone kan cikgu? Ini milestone ya, perkembangan ya. Okey. 1 hingga 2 tahun dia dah boleh berlari, boleh menaiki tangga, menendang bola, melompat menggunakan dua atau sebelah kakinya, dan juga boleh berjalan tanpa melihat kaki. Dia dah berkembang, lebih mahir sikit kan. Betul. Peringkat yang ketiga, 2 hingga 4 tahun dia dah boleh melompat ke hadapan, ke belakang, dah boleh memanjat ya, boleh berbasikal macam kita tengok tadi. Betul. Boleh berjalan, boleh melontar dan menyambut bola, membaling pundi kacang ya, ke arah sasaran ya. Okey, itu dia. Cikgu, kan saya ada anak kecil, jadi kalau kita pergi klinik kesihatan kan, ada buku merah, jururawat tu akan tanda. Okey, 1 hingga tahun anak puan dah reti buat ni, itu agaknya antara tanda-tanda yang perlu kita pantau dan pastikan sudah sampai tahapnya ya. Ya, betul. Dia kalau ikutkan Kementerian Pelajaran sendiri ya, mereka telah menyediakan SSP ya, senarai semak pengesanan ya, yang biasanya ibu bapa boleh buat, penjaga ataupun pendidik ya, yang berada di taska untuk mencatat perkembangan kanak-kanak ini. Dia ada borang-borang yang tertentu, penilaian borang instrumen yang tertentu untuk mereka isi, dan kemudian untuk melihat ya jika ada berlaku kelainan ya, kalau ada atau kelewatan dan sebagainya, bolehlah diambil tindakan segera. Dan yang keduanya, bila melihat kepada keupayaan kanak-kanak tersebut, mereka bolehlah merancang aktiviti yang bersesuaian dengan keupayaan kanak-kanak tersebut. Okey. Kita teruskan dengan pembelajaran kita hari ini. Baik.
Seterusnya kita pergi ke standard pembelajaran 8.2.3 iaitu menerangkan kepentingan aktiviti motor kasar terhadap perkembangan fizikal kanak-kanak. Apa penting dia kan? Kita bagi aktiviti macam ni kan. Apa pentingnya kepada kanak-kanak tersebut ya? Baik, kepentingan aktiviti motor kasar terhadap perkembangan fizikal kanak-kanak ini, dia dapat membantu tubuh badan menjadi sihat, membantu meningkatkan daya kecergasan kanak-kanak. Kita tahu kan, otak yang cerdas Minda hasil yang daripada cerdas, ya. badan yang cergas. Betul. Ya. Kemudian kita memupuk kesejahteraan hidup dan kesedaran tentang gaya hidup sihat, gaya hidup yang sihat. Maksudnya sedari kecil lagi kita dah terapkan budaya untuk menjaga kesihatan melalui sukan, melalui pergerakan yang tertentu kan. Betul. Ya, untuk mengeluarkan peluh dan dapat menyingkirkan toksin. Dan akhirnya akan menjadikan kanak-kanak itu berstamina dan kuat dan sihat ya. Okey, seterusnya membantu membina koordinasi mata, tangan, mata, kaki dan tangan kaki. Sebab biasalah dalam hidup ni kita perlukan latihan. Dan inilah tujuannya kita menyediakan aktiviti-aktiviti untuk memanipulasikan kemahiran kanak-kanak tu. Mereka semua ada kemahiran. Tapi kalaulah orang dewasa di sekelilingnya tidak mencungkil kemahiran itu, mereka akan jadi pasif. Okey. Saya teringat ya, masa saya zaman dulu-dulu ya, tak ada lagi ilmu seperti ini, ilmu pendidikan kanak-kanak ni ya. Tetapi kita duduk di kawasan kampung, waktu itu kita explore sendiri, meneroka sendiri. Kalau dulu kita panjat pokok rambutan contohnya kan, betul. terjun ke sungai, itu aktiviti motor kasar lah tu. Sekarang ni semua duduk dalam rumah, main game, main telefon. Ya, Jangan betul, macam Yuyu. tu. Penting kan? Ya. Penting kan perkembangan fizikal ni. Okey. Gitu Yuyu ya. Jadi dulu dia begitu orang kata yalah susah, dia cari susah lah kan. Tapi seronok. Ya, betul. Betul. Kita menggunakan alam sebagai alat bantu untuk memanipulasikan kemahiran fizikal itu sendiri. Sebab mak ayah ni dia nak pergi main. Dia anggap itu sebagai satu permainan. Betul. Ya. Tapi zaman sekarang baru kita tahu bahawa semua aktiviti ini memang permainan, tetapi permainan belajar sambil bermain. Betul. Baik. Seterusnya kita tengok standard pembelajaran 8.3.1 iaitu menyatakan maksud permainan manipulatif dan kaitannya dengan kemahiran motor halus. 8.3.2 iaitu menyenaraikan aktiviti motor halus yang sesuai mengikut peringkat umur kanak-kanak. Nak bagi tahu ni kenapa saya sebut ya standard pembelajaran 8.3.1, 8.3.2. Ini adalah KSSM ya. Jadi pelajar ini akan muridnya akan belajar mengikut apa yang telah ditetapkan dalam sukatan. Tapi mereka jika hendakkan ilmu yang lebih, maksudnya perbincangan yang lebih panjang, mungkin di peringkat diploma nanti, di peringkat ijazah. Betul, apabila mereka menyambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi nanti. Mereka hanya belajar ni untuk menjawab soalan dan menjawab soalan SPM. Okey. Okey. Kita tengok ya 8.3. Ini tajuk yang ketiga ya. Tajuk yang ketiga, perkembangan fizikal melalui permainan manipulatif ya. Baik. Perkembangan fizikal melalui permainan manipulatif. Okey. Permainan fizikal tadi pergerakan fizikal ya. Pergerakan fizikal, permainan manipulatif ini adalah satu bentuk pengendalian permainan pembelajaran yang memerlukan ya kanak-kanak untuk membina atau membentuk sesuatu dengan menyambung bahagian tertentu permainan tersebut. Ya, permainan ini membantu kanak-kanak untuk membina kemahiran motor halusnya, terutama koordinasi tangan, otak dan mata kanak-kanak. Kalau kita tengok tadi tajuk ini permainan fizikal dan kaitannya dengan permainan manipulatif dan kaitannya dengan kemahiran motor halus. Betul cikgu, kita akan berhenti berehat seketika, tapi sebelum tu kepada anda yang sedang menonton ketika ini, Kak Yuyu nak kongsikanlah apa yang kita belajar tadi. Pertama, kemahiran motor kasar yang menggunakan pergerakan seperti tangan, kaki dan sebagainya. Kemudian kemahiran motor halus pula, apa dia?
menggunakan jari-jari dan juga organ delia, contohnya jari dan mata. Jadi perkara ini semua memerlukan keseragaman. Kita akan belajar banyak lagi, tumpukan perhatian. Jangan ke mana-mana. Balik lagi selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama Didik TV KPM, sukses SPM 2021. Jadi kita dah belajar tentang kemahiran motor kasar, kemahiran motor halus bentar tadi. Selepas ini kita akan bergerak ke arah kemahiran motor halus di mana menggunakan permainan manipulatif. Contohnya lah, saya ni mak-mak kan, tahu kita susun blok, bagaimana kita nak mengepit kertas, memegang gunting. 3 jari ini adalah jari yang penting untuk kita menguasai kemahiran motor halus. Untuk pandangan yang lebih mendalam, ayo kita teruskan pembelajaran hari ini dengan Cikgu Syahidah. Silakan Cikgu. Okey, berjumpa kembali ya. Bagus Yuyu ya. Seronoklah dapat anak murid macam Yuyu ni. Cepat faham ya. Okey. Ni jasa baik cikgu ni mengajar ni. Okey. Jadi kita ulang balik kan sedikit permainan fizikal melalui permainan manipulatif ini. Kita dan kaitannya dengan motor halus ya, kita tumpukan ialah satu bentuk pengendalian permainan yang memerlukan kanak-kanak untuk membina atau membentuk sesuatu ataupun menyambung satu bahagian tertentu. Macam Yuyu cakap tadi, blok kan, puzzle ya. Okey. Apakah aktiviti-aktiviti motor halus mengikut peringkat umur kanak-kanak ya. Okey. 0 hingga 1 tahun kanak-kanak telah boleh ya bermain dekat playmate ya. Playmate ini adalah satu macam kapet yang ada bentuk warna ya, yang boleh menarik kanak-kanak tu, merangsang kanak-kanak itu untuk memegang kan, untuk melihat, kita nampak kan rangsangan itu. Kemudian permainan macam mobile ni yang selalu kan ada beli kan dekat ni bergerak-gerak ya. Kalau kami di bengkel kita kena buat sendiri. Pelajar kena buat sendiri menggunakan penyangkut baju tu dan menyambung buat origami ya, dan berwarna-warni ya. Okey. Yang seterusnya permainan rattle. Rattle ni yang genggam tu yang lembut macam getah tu kan. Okey, seterusnya 1 hingga 2 tahun. Okey, kanak-kanak ini telah boleh menyusun puzzle. Okey, yang mudah saja ya, mudah kan? saja. Ataupun membuat membuat aktiviti zipper board tu, zip ya, ke depan ke belakang ya. Okey. Kemudian yang ketiga, itu untuk kemahiran sensori kan cikgu? Ya. Boleh menconteng ya. Bermain soft toys. Okey. Dan bermain pasir ya. Itu untuk 1 hingga 2 tahun. Okey. Pada usia bermain blok ya. Pada usia 2 hingga 4 tahun pula, mereka telah boleh berdikari makan sendiri untuk menyuapkan makanan ke dalam mulut. Maksudnya kita dah nampak tak perkembangan tu. Okey. Kemudian dah boleh mengisi air sendiri ke dalam bekas. Kemudian mereka sudah boleh menyusun blok secara menegak sebab dia berkaitan dengan sensori ya, koordinasi antara tangan dan juga mata ya. Otak juga kan, macam mana nak jadikan benda tu tegak ya. Kemudian dah boleh membuka tali kasut. Okey, dan boleh mencapai objek. Itu pada usia 2 hingga 4 tahun ya. Baik, seterusnya standard pembelajaran 8.3.3 menerangkan kepentingan aktiviti motor halus. Tadi motor kasar kan? Terhadap perkembangan fizikal kanak-kanak. Okey, antaranya meningkatkan keupayaan koordinasi mata dan tenaga kanak-kanak bagi menggalakkan perkembangan fizikal yang menyeluruh. Jika kita tak suruh ya, ibu bapa biarkan je anak tu bermain sendiri kan, dia pun tak tahu apa-apa ataupun dibiar sajalah, tak ada panduan, interaksi, tak ada panduan. Kalau di taska, di tadika, dia dah memang set atau rancang ya, pelbagai aktiviti untuk meningkatkan keupayaan motor halus kanak-kanak ni ya. Seterusnya melatih otot-otot halus kanak-kanak terutama di bahagian jari-jari ni. Itu yang kita tengok kadang-kadang mereka meramas tepung kan, buat dough kan, meramas tepung, itu dia akan bergerak jari-jari tu. Betul. Ya. Kemudian memastikan perkembangan motor halus kanak-kanak berjaya dikuasai dengan tahap perkembangan fizikal mengikut usia mereka. Sebab jika kita biarkan saja, kita tak tahu rupanya kanak-kanak ni ada kelainan upaya. Kan? Jadi kelewatan kan? Kelainan upaya dan
jika kita biarkan juga, kita tak sempat. Sepatutnya kalau kita kesan dari awal, kita boleh rujuklah kepada Betul, pakar. betul. Bagaimana supaya kanak-kanak ni ada hak dan peluang untuk bergerak ataupun melakukan aktiviti mengikut tahap keupayaan dia. Yang ini saya pernah terbaca cikgu tentang kepentingan jika anak-anak itu tidak boleh menguasai certain kemahiran seawal usia pada usia perkembangan mereka. Mereka perlu sebenarnya dihantar ke kita panggil occupational therapy dengan izin untuk memastikan mereka boleh menggenggam dengan baik. Kalau pegang gunting tu betul, menyuap makanan pun tidak tumpah dan sebagainya. Ya cikgu. Sebab ibu bapa dewasa ini biasanya pentingnya ya mereka belajar ya ambil program parenting itu kan ya supaya mereka tahu ya bagaimana mengendalikan kanak-kanak ni seawal mereka lahir ya dan bukan membiarkan okey hantar taska saja sebab di rumah dah bersama ibu bapa. Betul. Okey, dan bila kita tengok ini pun tak boleh buat tapi pernah tak kita mengajar dia, melatih dia? Ya, contoh saya sebelum jadi guru, saya dapat latihan dulu. Kalau tidak, saya tak boleh mengajar. Betul. Bercakap boleh, mengajar belum tentu. Betul tak? Betul, jadi cikgu. setiap apa pun perlu ada latihan ya. Betul. Okey, kemudian membantu kanak-kanak menggunakan kemahiran mata halus itu dalam rutin harian mereka. Bila kita dah ajar dia menggenggam, buka butang dan sebagainya, jadi mereka boleh berdikari. Ya, nak buka baju tak suruh mak ke kan ataupun ada bibik ke. Pandailah sendiri kan. Pandailah sendiri ya sebab dia dah boleh menggunakan jari jemari dia. Baik. Okey, kita dah belajar keseluruhan tadi. Kalau fokus boleh jawab. Ya. Kalau tak fokus tak boleh jawab. Soalan senang. Kita ada 3 topik tadi ya. Baik. Okey, kita tengok soalan bahagian A. Kalau ikutkan peperiksaan, bahagian A ini ada 6 soalan. Dia ada 3 aras. Aras rendah 5, aras pertengahan sederhana 3 dan aras tinggi 2. Ya. Okey. Untuk bahagian B, kita ada 4 soalan yang ada anak-anaknya ya. Kita tengok kena laju sikit. Okey, berikut adalah penerangan maksud permainan manipulatif dan kemahiran motor halus. Okey. Okey, baca ya. Okey. Padankan pernyataan di atas dengan peringkat umur yang betul dengan menulis A dan B pada ruang jawapan. Saya Datul, apa jawapan dia? Oh, terkejut saya Datul. Saya Datul. Saya Datul, apa jawapannya? Permainan manipulatif B ya. Memerlukan kanak-kanak untuk membina atau membentuk sesuatu dan menyambung. Tadi tu kita cerita kan? Betul cikgu. Kemahiran motor halus. Dah tentulah A kan? Ini yang kita kata rasa rendah tadi tu. Dia respon terhad ya. Okey, seterusnya soalan 2. Okey, senarai berikut adalah senarai aktiviti motor kasar mengikut peringkat umur kanak-kanak. Tanda right pada umur peringkat umur yang betul dan pangkah pada yang tidak berkenaan ya. Mesti tanda 2. Ada tanda right dan tanda pangkah. Okey. Okey, Hajar. 0 hingga 1 tahun meniarap, betul ke salah? Betul. Betul ya, 1 hingga tahun meniarap. Okey. Ini motor kasar. Okey. Mereka kena tahulah. Ni ya. Motor kasar ni kena baca betul-betul. Okey, 1 hingga 2 tahun berbasikal. Aina, betul ke berbasikal 1 hingga 2 tahun ni? Tidak. Salah cikgu. Salah ya. Okey. Jalan pun Okey. 3 toyong-hayang hingga lagi. 4 tahun. Memanjat. Betul ke salah? Belum lagi lah kalau memanjat cikgu. 3 hingga 4 tahun. Tapi dah boleh lah kalau panjat tangga kan. Mesti boleh panjat boleh sofa. Kan? Okey ya. Cuba betul lah ni ya. Okey, betul. Betul, cikgu pernah kelang kabut. Okey, seterusnya kita tengok mengoyakkan kertas merupakan satu contoh aktiviti motor halus. Betul. Okay. Terangkan 2 kepentingan aktiviti motor halus terhadap perkembangan fizikal kanak-kanak. Okey, Hajar. Apa dia Hajar? Hajar? Okey. Dekatkan mikrofon. Boleh dengar? Boleh. Apa dia? Dapat meningkatkan keupayaan koordinasi mata dan tangan kanak-kanak bagi menggalakkan perkembangan fizikal yang menyeluruh. Betul. Okey, yang kedua? Dapat apa? Dapat melatih otot-otot halus kanak-kanak terutama di bahagian jari jemari bagi kemahiran. Betul. Okey. Jadi di sini saya nak bagi sebab dia kata terangkan ya. Bila terangkan kita kena terangkan dan seperti kita tahu ya bila terangkan tu markahnya 4. Ya? Maksudnya setiap satu jawapan ni 2 markah ya cikgu. Ya. Kalau nyatakan tak apa kita nyatakan sajalah. Okey, seterusnya berikut merupakan aktiviti motor halus mengikut peringkat umur kanak-kanak. Baik. Saya Datul. Sekali lagi ya. Permainan manipulatif kanak-kanak berumur 1 hingga 2 tahun.
A, B atau C? B, cikgu. B. Okey. Kemahiran motor halus kanak-kanak berusia 2 hingga 4 tahun. Yang mana tu? A. A. Menconteng A. kertas, bermain pasir dan juga Main puzzle. membuka tali. Okey. Baik. Okey, yang ini saya nak minta Aina. Aina tolong. Biar saya bacakan dulu. Okey. Berikut adalah penyataan langkah perkembangan rancangan pelaksanaan aktiviti motor kasar membaling bola. Susun langkah aktiviti tersebut dengan menulis 1, 2, 3, 4 dan 5 pada ruang jawapan. Aina sebut, cikgu akan tolong susunkan. Boleh? Ya, kita langkah ya, langkah perkembangan ya. Aina, tak nombor boleh. 1 apa dia dulu? Pendidik Nombor satu? menerangkan kepada menerangkan kepada kanak-kanak mengenai aktiviti membaling bola yang akan dijalankan. Okey, yang kedua? Pendidik mengajar kanak-kanak cara balingan yang betul secara ansur maju. Sebab sebelum kanak-kanak itu buat, pendidik kena bagi tahu dulu. Kalau tidak cacah marbah lah jadinya kan. Yang ketiga Aina? Pendidik meletakkan bakul kanak-kanak dikehendaki membaling bola ke arah betul. Okey, yang keempat? Bakul tersebut. Semua kanak-kanak Pula semua kanak-kanak mencuba membaling bola baru ke dalam kanak-kanak ni baling kan. Dan yang kelima, pendidik memberi semangat dan dorongan kepada kanak-kanak ya. Okey. Baik. Yang keenam, berikut adalah perkembangan kemahiran fizikal dijalankan di pusat asuhan. Tandakan right atau pangkah ya, atau kepada jawapan yang tidak berkenaan. Okey. Siti Hajar. Aktiviti perkembangan fizikal, berjalan, berlari, merangkak, melompat. Betul ke salah? Betul. Aktiviti fizikal kan. Menangis, ketawa, tersenyum. Betul ke salah Ajar? Salah. Salah. Kenapa salah? Itu perkembangan apa? Emosi. Emosi ya. Itu perangkap lah. Dan yang ketiga, menggenggam, melihat, memegang. Itu betul kan? Baik. Kita tengok bahagian B. Sedikit ya. Okey cikgu, kita akan berhenti berehat seketika. Tadi murid-murid dah dengar bagaimana cara menjawab soalan bila diminta menerangkan, perlu menghuraikan sedikit. Dan bagi beberapa soalan yang mana murid-murid hanya perlu menjawab A, B atau soalan yang hanya memerlukan right dan pangkah, jawab seadanya dan pastikan jawapan itu berfokus kepada apa yang murid-murid pelajari di dalam kelas. Jangan ke mana-mana, kelas akan bermula lagi selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masuk kelas semula Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Anda masih bersama dengan saya Nurul Huda atau lebih mesra disapa Kak Yuyu dan juga Cikgu Syahida. Sebentar tadi kita dah terangkan tentang cara menjawab soalan bahagian A. Selepas ini Cikgu akan terangkan kepada murid-murid semua cara-cara menjawab soalan bahagian B. Jom kita bersama-sama dengan Cikgu Syahida. Baik, selamat kembali semula. Baik. Kali ini kita akan tunjukkan contoh soalan bahagian B bagi tajuk modul 8 ini ya. Baik, kita tengok di sini ya. Berikut adalah gambaran tahap perkembangan fizikal bayi dan kanak-kanak. Diberi grafik di situ ya. Daripada baby sampailah kepada 4 hingga 5 tahun ya. Baik, berdasarkan rajah di atas, nyatakan 2 faktor persekitaran yang mempengaruhi perkembangan bayi dan kanak-kanak. Dia kata nyatakan sahaja ya. Nyata dah tak perlu terang kan. Dan nak 2 ya. 2. Okey. Kalau nyata kan Yuyu nak cuba jawab lah. Okey Yuyu boleh. Yang pertama, faktor pemakanan. Betul. Dan yang kedua, faktor keluarga. Betul. Bagus Yuyu ya. Faktor pemakanan, faktor keluarga. Okey. Okey. Bagus ya. Okey. Seronoklah dapat anak murid macam Yuyu ni kan. Cepat sangat faham. Okey. Seterusnya kita tengok terangkan maksud kemahiran motor kasar. Aina, apa dia motor kasar Aina? Merupakan kemahiran yang melibatkan pergerakan yang besar seperti gerakan anggota badan, lengan, tangan, kaki atau keseluruhan badan. Contohnya merangkak dan berlari. Betul, Betul. ya? Okey, Tepuklah tangan betul. sikit. Okey. Hajar. Okey. Yuyu nak try ke? Yalah Hajar try ya. Okey, Hajar nak cuba. Motor halus. Apa dia motor halus? Hajar?
Merupakan kemahiran yang melibatkan pengawalan otot-otot kecil pada tangan, pergelangan tangan, kaki, jari kaki, bibir dan lidah. Okey. Ini soalan ni ya, memberi markah 4 markah ya, 2 ya. Okey, mereka kena keluarkan kembali apa yang mereka tahu ya. Okey, seterusnya cadangkan 2 bahan bantu yang boleh digunakan untuk menggalakkan perkembangan motor kasar kanak-kanak 2 hingga 4 tahun. Okey, saya Datul. Cadangkan 2. Apa bahan bantu yang boleh kita gunakan? Bola dan basikal. Bola dan basikal. basikal. Bahan bantu ya untuk memanipulasikan perkembangan fizikal kanak-kanak ya. Okey. Seterusnya bahagian D, 2 markah juga. Pilih satu bahan di 1C tadi. Okey. Dan terangkan satu aktiviti yang boleh dijalankan kepada kanak-kanak 2 tahun. Okey. Siapa lagi ya? Alisha. Lagi sekali Alisha. Okey, apa dia Alisha bahan bantu yang dipilih? Bola. Okey, Alisha pilih bola. Jadi apa cadangan aktiviti bola ni Alisha? Aktiviti membaling bola. Boleh kita gunakan sebagai aktiviti membaling bola. Okey, soalan kedua. Akhirnya Alisha kena tanya. Itulah. Asyik hajar je tadi kena. Seronok kalau cikgu tak panggil kan. Itulah. Okey, anda diminta menghasilkan alat permainan motor halus untuk kanak-kanak berumur 3 hingga 4 tahun ya. 3 hingga 4 tahun. Jadi pelajar kena cakna lah ya tentang ni ya. Sediakan rancangan menghasilkan bahan tersebut berpandukan maklumat berikut. Ada nama bahan bantu, bahan dalam bantuan dan langkah-langkah. Okey. Tak sempat dengar tu. Saya baca sikit cikgu. Okey. Anda diminta menghasilkan alat permainan motor halus untuk kanak-kanak berusia 3 hingga 4 tahun. Sediakan rancangan menghasilkan bahan tersebut berpandukan maklumat berikut. Cikgu pilih seorang murid cikgu. Okey, saya pilih Alisha lagi. Dia lambat tak kena ya. Tadi duduk barisan belakang. So Okey. kena panggil depan dah ni. Okey. Alisha, nama bahan bantu dia apa Alisha nak buat? Play-Doh. Play-Doh ya, Play-Doh kan. Okey, bahan dan alat bantuan untuk buat doh ni macam mana Alisha? Tepung, minyak, garam, berwarna dan air. Dulu ya Yuyu kita gunakan plasticine kan? Betul. Kan beli kat kedai. Alisha sebut tu macam boleh buat cucur tu Alisha. Okey, bagaimana langkahnya Alisha? Teruskan. Alisha lagi. Silakan Alisha. Pertama, campurkan tepung gandum dan garam. Okey. Kedua, campurkan air, minyak dan beberapa titis pewarna makanan. Okey. Ketiga, uli semua bahan sehingga mendapat dough yang lembut dan tidak melekit. Okey. Akhir sekali, ulang langkah tadi untuk warna yang lain pula. Okey, ini langkah-langkah untuk menghasilkan dough tadi kan. Okey, soalan keduanya, terangkan 2 keistimewaan ya. Dia kata terangkan lagi kan? Nak 2 ya. Keistimewaan alatan permainan motor halus yang telah dihasilkan tersebut. Okey, kita bagi saya Datul lah. Orang lain buat, orang lain yang bagi keistimewaannya. Apa keistimewaan yang kamu nampak dengan Play-Doh ni ya? Kerja berpasukan. Okey. Bahan yang digunakan agak murah dan mudah diperoleh di rumah seperti garam dan minyak. Ya. Tak perlu beli Tapi kena duit minta izin ibu masing-masing dulu Okey. kan dia cari Yang- minyak, tepung semua tak ada. Okey, yang kedua? Seterusnya, Saya tahu? Dough yang dihasilkan selamat digunakan oleh kanak-kanak kerana menggunakan bahan-bahan yang boleh dimakan seperti tepung dan air. Macam tadi kan kita boleh buat cukodok itulah. Okey ya. Okey, 4 markah ya dia kena terangkan ya, terangkan. tak boleh nyatakan bahan saja kan cikgu kan? tak Kena boleh. tulis dalam huraian. Ya. Okey. Okey, soalan ketiga ya, anda sebagai pengusaha kedai menjual alat permainan kanak-kanak ingin menghasilkan satu alat permainan yang boleh digunakan dalam aktiviti perkembangan fizikal kanak-kanak. Okey. Raja di bawah menunjukkan bahan-bahan yang boleh digunakan bagi mencipta alat permainan tersebut ya. Ada tempurung, ya, ada penyangkut baju, ada tin susu, ada tali. Ada 4 ya. Okey. Pilih mana-mana 2 bahagian itu dan gabungkan untuk menghasilkan satu alat permainan ciptaan anda. Okey. Aina, awak pilih apa? Saya pilih tin susu dengan tali. Dia pilih tin susu dengan tali. Senang kan? Benda dah ada. Ini saya kata aras rendah tadi ya, 2 markah dah dapat. Lepas tu senang ya. Okey. Berdasarkan jawapan di 2A, lakar dan labelkan alat permainan ciptaan anda pada ruang jawapan di 5 markah. Banyak sikit markah ni ya. Kerana mereka kena melakarkan, melukis, mewarnakan. Sebab tu pelajar ini boleh bawa pensel warna dalam peperiksaan ya, semasa ujian peperiksaan bertulis ya.
Jadi saya sediakan begini. Dia kata sini labelkan ya, lakar dan label. Ada 2 arahan tugasan di situ. Jadi dah katalah melukis ya. Kemudian mereka labelkanlah ini tin susu. Ini tali. Okay, namakan alat permainan tersebut. Apa nama alat permainan ni? Telefon bergerak. Telefon bergerak kan. Okey. Nyatakan 2 aktiviti perkembangan fizikal yang boleh menggunakan alat tersebut. Okey. Sambung. Saya Datul, apa boleh kita gunakan telefon bergerak ni? Mendengar dan memegang. Mendengar dan juga memegang ya. Kita dengar kan guna sensori tu kan. Dan juga kita boleh pegang menggunakan jari. Okey. 4. Sebagai seorang pengasuh di taska, anda perlu mendedahkan kanak-kanak kepada perkembangan fizikal melalui permainan manipulatif. Berdasarkan pengalaman anda, nyatakan 3 bahan bantu aktiviti motor halus yang boleh dijalankan kepada kanak-kanak mengikut umur 0 hingga 1 tahun. Aina, apa dia? Soft toy. Okey, boleh main soft toy 1 hingga 2 tahun. Blok ataupun puzzle. Dan 3 hingga 4 tahun. Span, air ataupun bekas. Okey ya. Air dan bekas. Baik. Kita ada soalan lagi. Baik, sebagai rumusan ya. Okey, perkembangan fizikal melalui permainan ni amat penting ya kepada kanak-kanak ya, kerana mereka akan dapat membantu mereka berkembang dari segi emosi, dari segi fizikal dan sosialnya ya. Dan ibu bapa seharusnya ya memberi rangsangan, menggalakkan, memotivasikan kanak-kanak ini untuk membantu mereka memperkembangkan kemahiran fizikal mereka supaya sama dengan kanak-kanak yang lain. Jadi cikgu, kalau saya boleh tanya sikitlah cikgu. Kalau kita lihat dengan peredaran zaman ketika ini, kebanyakan anak-anak mempunyai gadget seperti handphone, seperti tablet, iPad dan sebagainya. Dan kebanyakan ibu bapa cukup risau untuk membiarkan anak untuk keluar dari rumah. Maka mereka membataskan pergerakan anak itu hanya sekadar di dalam rumah. Jadi adakah ketakutan begini ataupun ketidakada masa ni di kalangan ibu bapa khususnya yang kedua-duanya bekerja boleh menyebabkan perkembangan anak itu tidaklah selari ataupun selaras dengan anak-anak yang lain. Seperti kadang-kadang kalau kita lihat ada ibu yang merupakan suri rumah dapat memberikan tumpuan sepenuhnya kepada anak itu. Jadi cikgu, soalan saya, apakah peranan sebenar ibu bapa ini dalam memastikan anak-anak ini dapat mengikut perkembangan daripada 0 ke 1, 1 ke 2 tahun, 2 ke 4 tahun dan sebagainya? Apakah peranan ibu bapa cikgu? Pada saya, sama ada ibu itu suri rumah ataupun dia bekerja bukanlah satu masalah ya, bukan satu masalah. Yang penting ialah ilmu ya. Okey, kalau untuk saya bagi ambil contoh ya, untuk memanipulasikan kemahiran motor halusnya. Di meja makan pun dah boleh. Kan baby kan, kita letak, kita bagi di sudu plastik ya, masukkan ke dalam mulut, kadang bersepah-sepah, biarkan. Kerana itu adalah proses belajar. Okey, begitu juga rumah flat. Tak ada kawasan untuk bergerak. Kita boleh ciptakan satu ruang, sama ada ruang tamu ke atau bilik ke, di katil 2 tingkat, suruh dia panjat turun, nampak macam apa buat macam ni kan, tapi sebenarnya itu adalah aktiviti. Jadi kita tak boleh kata rumah kita ni flat, tak ada kawasan padang untuk mereka bermain kan, tetapi ibu bapa kena kreatif mencipta aktiviti yang boleh memanipulasikan kemahiran fizikal motor kasar anak-anak itu. Jadi cikgu, satu lagi mungkin saya nak bertanya kepada cikgu. Ada di kalangan kanak-kanak yang ibu bapa telah mengesan anaknya terlewat sedikit berbanding rakan sebaya. Contohnya pada usia 5-6 tahun ada yang dah reti A, B, C sampai Z, tapi anaknya masih belum lagi. Tadi cikgu ada mencadangkan tentang menghantar kepada terapi dan sebagainya. Apakah langkah-langkah lain yang boleh buat di dalam rumah cikgu? Sebenarnya aktiviti tu sangat banyak ya. Sebab sekarang ni kita zaman dah, orang kata zaman dah digital kan. Ibu bapa ni boleh merujuk banyak sangat perkongsian di YouTube contohnya, bagaimana untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti memanipulasikan kemahiran motor halus dan motor kasar kanak-kanak ini ya. Jadi saya rasa tidak ada alasan kata tak tahu ataupun membiarkan sahaja pihak taska atau pihak tadika mengambil alih ya, sebab bila balik rumah mereka lebih lama dengan keluarga. Dengan ibu bapa. Ya. Satu nasihat yang cukup baik dan satu pembelajaran yang cukup holistik dan inklusif daripada Cikgu Syahidah hari ini. Saya berharap agar semua penonton di rumah, khususnya murid-murid, dapat menggarap pelbagai ilmu dalam topik pembelajaran kita
pada hari ini. Ingat kepada ibu bapa yang sedang menonton bersama anak-anak di rumah, janganlah menjadikan bekerja atau tiada masa sebagai satu alasan. Kita perlu tumpukan perhatian kepada anak, lakukan aktiviti di dalam rumah. Sebagai contoh, menggunakan sponge, menekan air, menguli tepung, kemudian menggunakan penyepit dan sebagainya. Ini adalah peranan kita sebagai ibu bapa. Dan kepada murid-murid yang menonton, apa kita panggil tadi? Apa ya? Asuhan pendidikan awal kanak-kanak. Saya percaya anda semua sudah mendapat pelbagai ilmu dan bersedia untuk menjawab soalan SPM khususnya buat calon-calon sijil pelajaran Malaysia kelak. Jadi cikgu, kita nak ucapkan selamat tinggal juga kepada murid-murid yang bersama kita pada hari ini. Terima kasih adik-adik, Alisha, Saidatul. Terima kasih anda, pelajar saya semua hebat. Okey. Dan insya-Allah akan berjaya dengan cemerlang dalam tapak nanti. Terima kasih cikgu, terima kasih murid-murid. Jumpa lagi di lain siaran Didik TV KPM. Saya Nurul Huda. Assalamualaikum dan salam sejahtera.